A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Rusmawati binti Haji Abdullah dari Sekolah Agama Al-Islahiyah Menengah. Okey. Kaifa halukum? Ahlan wa sahlan. Selamat datang ke program Perlis Mengaji Anjuran Jaib Jabatan Agama Islam Perlis dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Baiklah, pada hari ini Ustazah ingin membicarakan tentang mata pelajaran Al-Balaghah di bawah tajuk Atibak untuk Sijil Tinggi Agama Malaysia. Baiklah, sebelum Ustazah meneruskan tajuk Atibak, marilah kita sama-sama melihat apakah isi kandungan untuk sukatan mata pelajaran Balaghah bermula tahun 2020. Seperti mana yang kita ketahui, dalam ilmu Balaghah ada 3 cabang ilmu. Itu yang pertama ilmu ma'ani, yang kedua ilmu badi' dan yang ketiga ilmu bayan. Pertama, kita pergi kepada ilmu al-ma'ani. Dalam ilmu al-ma'ani dia ada 3 tajuk, iaitu al-qasru, kedua al-ijaz dan yang ketiga al-itnab. Ilmu yang kedua iaitu ilmu al-bayan, di mana di bawah ilmu al-bayan ada 4 tajuk. Tajuk yang pertama iaitu at-tashbih, kedua al-haqiqat, 3 al-isti'arah, yang keempat al-kinayah. Dan cabang ilmu yang ketiga iaitu ilmu al-badi'. Di dalam ilmu al-badi' dia ada 2 cabang, iaitu yang pertama al-muhassinah al-ma'nawiyah dan juga yang kedua al-muhassinat al-lafziyah. Dalam al-muhassinah al-ma'nawiyah ada 4 tajuk. Tajuk yang pertama iaitu at-tibak, yang kedua al-muqabalah, yang ketiga at-tauriyah dan yang keempat al-mubalaghah. Manakala untuk al-muhassinah al-lafziyah ada 2 tajuk. Yang pertama al-jinas at-tam wal jinas ghairut tam dan yang kedua tajuk as-saj'u. Baiklah, kita pergi kepada tajuk kita pada hari ini iaitu tajuk at-tibak. Di sini Ustazah suka ingin ingatkan kepada semua pelajar di mana setiap tajuk ataupun mata pelajaran yang anak-anak belajar perlu tahu ta'rif, sama ada dari segi lughah dan juga istilah. Baiklah, kita pergi kepada ta'rif untuk tibak lughah. Ma'khuzah min tabaqat baina syai'aini tibaqan. Manakala ta'rif untuk tibak istilah iaitu huwa al-jam'u baina ma'nayaini mutaqabilaini, ataupun kita nak kata berkumpulnya 2 perkataan yang berlawanan makna dalam satu kalimat. Baiklah, yang seterusnya suwar at-taqabul arba'ah. Selain daripada suwar at-taqabul, kita boleh juga kata suwar at-tibak. Suwar at-tibak ada 4. Pertama, awalan taqabul at-tadad, berlawanan dari segi perbezaan makna yang berlawanan. Kita tengok contoh di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Jadi di situ kita dapat melihat perkataan yang berlawan. Yang pertama iaitu darran berlawan dengan naf'an. Darran tu maksudnya bahaya ataupun memudaratkan. Naf'an di situ bermaksud memberi manfaat. Yang kedua, perkataan mautan. Mautan lawan dia hayatan. Mati lawannya hidup. Untuk contoh yang kedua, kita pergi iaitu faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Jadi kita boleh nampak di situ perkataan yang berlawan
iaitu sayyi'at dengan hasanat. Sayyi'at maksudnya kejahatan, hasanat maksudnya kebaikan. Baik, kita pergi yang ketiga, contoh yang ketiga. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Adhaka di sini bermaksud ketawa, lawannya abka iaitu menangis. Ketawa lawannya menangis. Sanian, taqabul ijab dan salab, iaitu berlawanan positif dan negatif. Contohnya, qul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Maksud dia, adakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Jadi di sini perkataan ya'lamuna ini adalah ijab, iaitu positif, manakala la ya'lamuna di sini adalah salbi, iaitu negatif, kerana di sini ada perkataan la. Untuk kita membezakan ijab dengan salab ini, di mana salbi ini ada perkataan la. Baik, salisan, taqabul adami wa malakah, berlawanan tiada dan memiliki. Contohnya, qul hal yastawi al-a'ma wal basir. Katakan, adakah sama orang yang buta dan orang yang melihat? Di sini Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa orang Islam dan orang kafir adalah tidak sama. Al-a'ma di sini ditujukan kepada orang kafir. Al-a'ma di sini maksudnya orang buta. Wal basir di sini bermaksud orang yang melihat dan ditujukan kepada orang Islam. Kenapa Allah kata orang kafir buta dan orang Islam boleh melihat? Mereka dikatakan buta kerana mereka tidak boleh menerima kebenaran Islam. Jadi mereka dikira buta. Di sini buta bukannya bermaksud tidak dapat melihat, tetapi mereka buta kerana tidak dapat menerima kebenaran Islam. Wal basir ni ditujukan kepada orang Islam. Mereka dapat melihat kerana mereka iaitu orang Islam dapat menerima kebenaran ajaran Islam. Jadi perkataan yang berlawan di sini adalah al-a'ma, buta, al-basir. Lawannya al-basir, melihat. Keempat, taqabul i'tibari. Taqabul i'tibari al-muta'alliqu i'tibari. Kita tengok contoh di sini, wa annahu huwa amata wa ahya. Dan dialah yang mematikan dan yang menghidupkan. Seperti mana yang kita tahu, yang hanya boleh mematikan dan kemudian menghidupkan kembali hanyalah Allah sahaja. Jadi perkataan di sini amata, mematikan, berjumpa ataupun berlawan dengan ahya, menghidupkan. Baik, nantaki ila aqsam atibak. Aqsam atibak iaitu bahagian atibak. Aqsam atibak terbahagi kepada 3. Pertama, atibak min haitsu al-ijabi wa salbi. Tibak dari segi positif dan negatif. Sanian, atibak min haitsu al-haqiqah wal majaz. Atibak dari segi hakikat dan majaz, iaitu kiasan. Dan yang ketiga, atibak min haitsu az-zuhur wal khafi. Atibak dari segi zahir dan juga tersembunyi. Baik. Seterusnya, aqsam atibak min haitsu al-ijabi was salbi. Bahagian atibak dari segi positif dan negatif. Nanti terbahagi kepada 2. Awalan, tibak al-ijabi. Sanian, tibak as-salbi. Baik, kita pergi kepada tibak al-ijabi. Mula-mula kita perlu tahu ta'rifnya. Ta'rifuhu an yakuna al-lafzani al-mutaqabilani ma'nahuma mawjib ay musbat sawa'u kana al-lafzani musbitaini ma'an aw manfiyina ma'an.
Di mana yang boleh kita katakan tiba ijabi ni iaitu kedua-dua perkataan yang berlawanan tidak mempunyai perbezaan dalam hal positif. Okey, baik. Seterusnya untuk yang dalam tiba al-ijabi ni ada dua. Okey, yang pertama makana al-lafzani fihi musbitaini. Kita tengok contoh iaitu Kul hal yastawi al-a'ma wal basir. Adakah sama orang yang buta dan orang yang melihat? Jadi kat sini dua lafaz fihi musbitaini, kuat dan kukuh. Yang kedua makana al-lafzani fihi manfiyina. Kita tengok contoh la'ana al-ilahu bani kulaibin innahum la yaghdiruna wala yufuna li jarin. Jadi perkataan tiba di sini iaitu la yaghdiruna manfi dan juga perkataan la yufuna juga adalah manfi. Di sini tidak boleh menjadi tiba salbi walaupun ada perkataan la. Kenapa tidak boleh dikatakan ijab salbi? Kerana la yaghdiruna ini adalah berbeza dengan perkataan yufuna. Itu bermaksud dari dua perkataan yang berbeza. Jadi sebab itu tidak boleh dikatakan tiba salbi walaupun ada perkataan la di sini. Baik. Yang seterusnya anwa' tiba al-ijab. Awalan tiba baina ma'nayai lafzaini min naw'in wahid. Di sini dia ada tiga. Pertama tiba baina ismaini. Tengok contoh. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi perkataan al-maut dengan al-hayat, kedua-dua itu adalah isim. Mati dan hidup. Mati dan hidup itu adalah isim. Kita tengok contoh yang kedua. Tiba baina fi'laini. Tiba antara dua fi'il. Tengok contoh. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Okey. Jadi kat sini perkataan tahyawna berjumpa dan juga berlawan dengan perkataan tamutuna. Dua-dua perkataan ini adalah fi'il. Untuk tiba yang ketiga iaitu tiba baina harfaini. Contohnya laha ma kasabat wa alaiha ma tasabat. Perkataan laha dan juga alaiha ni adalah kedua-duanya adalah huruf. Sanian tiba baina ma'nayai lafzaini min naw'aini mukhtalifaini. Yang tiba yang ni pun ada dua. Pertama tiba baina fi'il wa isim. Contoh wa ubri'ul akmata wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Kita tengok perkataan yang pertama iaitu uhyi. Uhyi ini iaitu menghidupkan. Jadi menghidupkan ini adalah fi'il. Kemudian perkataan al-maut. Al-maut yang mati. Orang yang mati. Orang yang mati itu adalah isim. Sanian yang kedua tiba baina isim wa fi'il. Tiba antara isim dan fi'il. Yang pertama tadi tiba antara fi'il dan isim. Manakala yang kedua pula tiba antara isim dan fi'il. Kita tengok contoh di sini. Awama kana maitan fa ahyainahu. Jadi kataan yang pertama iaitu maitan. Maitan, orang yang telah mati. Orang yang telah mati ini adalah isim. Kemudian jumpa dengan perkataan ahyainahu. Kami menghidupkannya. Kami menghidupkannya itu adalah fi'il. Jadi tiba baina isim wa fi'il.
Nantaki ila tiba as-salbi. Awalan ta'rifuhu. Ta'rifuhu an yakuna baina fi'lai masdar wahid ahadahuma amr wal akhar nahi atau ahadahuma musbat wal akhar manfi. Di mana kalau yang tiba salbi ni kita boleh takrifkan iaitu kalimat atau ungkapan yang berlainan tetapi mempunyai sumber kata yang sama dan ianya terdiri daripada positif dan negatif. Di dalam tiba salbi ni pelajar perlu ingat ada al-amru wan nahi dan juga an-nafi wal isbat. Baik, kita pergi kepada yang pertama iaitu al-amru wan nahi. Mislu fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Baik. Kalimah la taqul, jangan kamu ucapkan ataupun jangan kamu berkata. An-nahi, nahi ni larang. Kemudian qul, ucapkanlah ataupun katakanlah. Ni amar iaitu perintah. Jadi ayat Quran di sini supaya kita ni jangan bercakap kasar dengan ibu bapa, apatah lagi bercakap dan jangan mengherdik. Jadi maka kita perlulah berkata dengan kata-kata yang mulia. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Baik. Sanian an-nafi wal isbat. Baik, tengok contoh. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Baik, al-kalimah tubsiruna yang pertama iaitu al-isbat. Kalimah la tubsiruna, kalimah yang kedua ni adalah an-nafi. Jadi di sini kita boleh lihat tubsiruna isbat, la tubsiruna ni nafi. Kenapa dia boleh jadi salbi? Kerana tubsiruna dengan tubsiruna isbat dan tubsiruna nafi ni daripada sumber kata yang sama. Baik. Sanian, aqsam at-tiba' min haitsu al-haqiqah wal majaz. Pembahagian tiba dari segi hakikat, iaitu sebenar dan juga kiasan. Yang ini pun terbahagi kepada dua. Awalan, at-tiba' al-haqiqi. At-tiba' al-haqiqi ni tiba' yang sebenar. Ta'rifuhu an yakuna at-tiba' waqi'an baina lafzaini musta'milaini ala sabili haqiqah. Maksudnya memang tiba' hakiki ni lafaz yang kita gunakan memang hakikat. Contoh, wa annahu wa adhaka wa abka. Adhaka dengan abka, ketawa dan menangis. Ketawa dan menangis ini adalah sifat semula jadi manusia. Okey. Yang kedua, at-tiba' al-majazi. Tiba' kiasan. Ta'rifuhu an yakuna at-tiba' waqi'an baina lafzaini musta'milaini ala sabili al-majaz. Kiasan ya. Contoh dia, awaman kana maitan fa ahyainahu. Perkataan maitan lawan dia ahyainahu. Mati lawan dia hidup semula. Menghidupkannya semula. Yang ketiga, aqsam at-tiba' min haitsu az-zuhur wal khafi. Pembahagian at-tiba' dari segi zahir dan juga tersembunyi. Ianya terbahagi kepada dua. Yang pertama, at-tiba' az-zahir, ta'rifuhu an yakuna at-tadad al-mafhum min al-kalam tadadan sarihan mubasharan yadruku bisur'ah wa suhulah. Mislu at-tadad baina ad-dhahak wal buka wal hayyu wal mayit wal khair wasyarr wal hasanah was sayyi'ah. Di mana tiba' zahir ni kita ianya perkataan yang berlawanan secara langsung ataupun secara jelas. Contohnya ketawa dan menangis. Ketawa menangis memang jelas.
Hidup, mati. Hidup lawannya mati. Al-khair, asyar. Yang baik, yang buruk. Al-hasanah, as-sayyi'ah. Kebaikan lawannya kejahatan. Itu tibak zahir. Memang secara direct kita sebut. Baik. Sanian, at-tibak al-khafi. Tibak yang tersembunyi. Ta'rifuhu an yakuna at-tadad al-mafhum minal kalam tadadan ghairu mubashar yadruku bisur'ah wa suhulah. Yang tibak al-khafi ni kita tengok contohnya, asyidda'u 'alal kuffari ruhama bainahum. Perkataan asyidda' di sini bermaksud keras. Keras ke atas orang kafir, ruhama berkasih sayang, bainahum antara mereka. Jadi maksud ayat Quran kat sini kita tengok secara literal, asyidda' kat sini keras. Ayat Quran di sini menunjukkan bahawa orang Islam perlu berkeras dengan orang kafir ketika peperangan. Bukan bermaksud orang Islam sentiasa melakukan kekerasan kepada orang kafir. Tetapi maksud keras di sini adalah keras ketika dalam peperangan. Ruhama bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Di antara mereka di sini bermaksud sesama orang Islam. Orang Islam melebarkan kasih sayang dan cinta sesama mereka. Baik. Atibat yang terakhir iaitu atibat at-tadbish. Ta'rifuhu huwa an yadhkura fi ma'na minal madhi aw ghairihi alwan ala sabilil kinayah aw at-tawriyah. Di mana yang tibat tadbish ni kita sebut daripada pujian atau selainnya untuk warna, sama ada dalam kinayah ataupun at-tawriyah. Kinayah ni untuk perumpamaan, at-tawriyah ni adalah dua perkataan. Baik, kita tengok contoh untuk lil kinayah. Tibat tadbish untuk kinayah. Contohnya mutakafinin bimalabisin humran wahya ta'udu khudran. Dia dikafankan dengan pakaian merah dan dia kembali hijau. Jadi perkataan tibat tadbish di sini humran merah, lawannya khudran hijau. Jadi kinayah di sini humran kinayah anidami wal qatl. Perumpamaan darah dan juga membunuh. Maksudnya di sini orang yang mati syahid. Khudran hijau kinayah an dukhulil jannah. Perumpamaan masuk ke syurga, di mana orang yang mati syahid dapat memperolehi kelebihan iaitu masuk ke dalam syurga. Manakala yang terakhir iaitu mislu lit-tawriyah untuk dua perkataan famuz azuru al-mahbu al-asfar. Al-mahbu al-asfar, jadi kita fokuskan di sini al-makna al-qarib, seperti mana yang kita ketahui untuk tawriyah ianya ada dua makna. Makna al-makna al-qarib dan juga al-makna al-ba'id. Tetapi untuk yang dalam at-tawriyah kita guna pakai untuk al-makna al-ba'id. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya, al-makna al-qarib untuk al-asfar, al-mahbu al-asfar iaitu al-mar'ah, iaitu wanita. Tetapi ghairu murad, bukan yang dimaksudkan di situ. Bukan yang dimaksudkan wanita di situ. Manakala al-makna al-ba'id, makna yang jauh, al-zahab, iaitu emas. Az-zahab inilah yang dimaksudkan. Baik. Sekarang kita pergi kepada contoh soalan. Baik, kita tengok soalan yang pertama. Arif at-tibak lughatan wastilahan. Di mana kita perlu bagi takrif tibak dari segi lughah dan juga istilah. Cara pelajar nak jawab, kita jawab cara macam ni.
At-tiba' lughah ma'khuzah min tabaqat baina syai'aini tibaqan. Itu jawapan dia. Itu dari segi lughah. At-tiba' istilahan, tiba' dari segi istilah, huwa al-jam'u baina ma'nayaini mutaqabilaini. Baik. Sanian, as-su'alu as-sani. Ma tiba al-ijab? Tiba al-ijab huwa an yakuna al-lahzani al-mutaqabilani ma'nahuma mawjib ay musbat sawa'u kana al-lahzani musbitaini ma'an au manfiyina ma'an. Salisan, ma tiba as-salbi? Tiba as-salbi huwa an yakuna baina fi'la masdar wahid ahadahuma amrun wal akhar nahi au ahadahuma musbat wal akhar manfi. Rabi'an, ma at-tiba al-haqiqi? At-tiba al-haqiqi huwa an yakuna at-tibaq waqi'an baina lahzaini musta'milaini ala sabili al-haqiqah. As-su'alu al-khamis, ma at-tiba al-majazi? At-tiba al-majazi huwa an yakuna at-tibaq waqi'an baina lahzaini musta'milaini ala sabili al-majaz. Sadisan, ma at-tiba az-zahir? At-tiba az-zahir huwa an yakuna at-tadad al-mafhum min al-kalam tadadan sarihan mubasharan yadruku bisur'ah wa suhulah. Sabian, ma at-tiba al-khafi? At-tiba al-khafi huwa an yakuna at-tadad al-mafhum min al-kalam tadadan ghair mubashar yadruku bisur'ah wa suhulah. Saminan, ma tiba at-tadbish? Tiba at-tadbish huwa an yazkura fi ma'na min al-madhi au ghairuhu alwan ala sabil al-kinayah au at-tawriyah. 9. Ma suwar at-taqabul? Masil likulli surah bimisal. Jadi di sini pelajar perlu fokus. Di sini ada dua soalan. Ma suwar at-taqabul? Pertama, pelajar perlu tahu suwar at-taqabul. Kemudian, soalan yang kedua, masil likulli surah bimisal. Pelajar perlu bagi contoh setiap gambaran. Taib. Ijabah. Awalan, taqabul tadad. Taqabul tadad mislu wa annahu huwa adhaka wa abka. Sanian, taqabul ijabi wa salbi mislu qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Salisan, taqabul adami wa malakah mislu qul hal yastawi al-a'ma wal basir. Rabi'an, taqabul i'tibari mislu wa annahu huwa amata wa ahya. Baik, soalan yang ke-10. Ma suwar at-tiba? Masih likulli surah bimisal. Soalan yang ke-10 sama dengan soalan ke-9 tadi. Baik, soalan yang ke-11. Yanqasimu at-tiba min haitsu al-haqiqah wal majaz ila qismaini. Uzkurhuma ma'at tamthil likulli ma tazkur. Baik, awalan ijabah at-tiba al-haqiqi mislu wa annahu huwa adhaka wa abka. Sanian, at-tiba al-majazi mislu awaman kana maitan fa ahyaynahu. Baik, soalan yang ke-12. Uzkur aqsam at-tibaq min haitsu az-zuhur wal khafa ma'at tamsil likulli ma tuzkar. Awalan, at-tiba az-zahir
mislu at-tudad baina ad-dhahik wal buka wal hayy wal mayit. Sanian at-tiba al-khafi mislu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. 13. Istakhrij at-tibak wa bayyin naw'ihi fima ya'ti. Soalan ni, pelajar perlu keluarkan perkataan tibak dan nyatakan jenisnya. Baik. Untuk soalan yang pertama, watahsabuhum aiqazan wa hum rukud. Yang kedua, fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. 3. Wa ma yastawi al-a'ma wal basir. 4. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. 5. Wala zulumat wala nur. Jadi untuk soalan nombor 13 ni ada 2 soalan. Dan pelajar juga perlu menjawab 2 soalan. Untuk lebih mencantikkan lagi jawapan pelajar, eloklah pelajar buat kotak seperti ini. Untuk kita tengok. Kotak yang pertama, ar-raqmu. Kotak yang kedua, maudhi' at-tibak ataupun al-kalimah at-tibak. Kotak yang ketiga, naw'ihi. Baik. Untuk jawapan yang pertama tadi, perkataan aiqazan, maudhi' tibak ataupun kalimah at-tibak yang tadi iaitu aiqazan, lawannya rukud, nauknya tibak al-ijabi. Yang kedua, tubsiruna, kalimah tubsiruna, lawannya la tubsiruna, nauknya adalah tibak as-salbi. Kenapa tibak as-salbi? Kerana ada perkataan la di sini. Yang ketiga, al-kalimah al-a'ma. Al-a'ma lawannya al-basir. Jadi nauknya adalah tibak al-ijabi. Yang keempat, perkataan anzartahum. Lawannya lam tunzirhum. Nauknya adalah tibak as-salbi. Dan yang terakhir, perkataan az-zulumatu. Az-zulumatu berlawan dengan an-nur. Nauknya adalah tibak al-ijabi. Baik, Ustazah, setakat ini sahaja perkongsian Ustazah untuk tajuk tibak dalam ilmu balaghah. Diharap semua pelajar dapat mengambil manfaat dengan segala tunjuk ajar tadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.